Selamat petang kepada Dr. Zurina dan juga ahli-ahli kumpulan dan kosmik sekalian. Pada petang ini, kumpulan kami akan membentangkan inisiatif rendah karbon di kalangan masyarakat di Malaysia. Nama saya Tony. Kumpulan saya terdiri daripada Tashini Ravichandran, saya Tony, Nurul Syuhada, Hanani, Pavitra, Muhammad Syari dan juga Dashini. Isi kandungan pembentangan pada petang ini terdiri daripada enam part, iaitu pengenalan, permasalahan berkaitan isu, metodologi, objektif kajian, hasil dan perbincangan dan juga yang terakhir iaitu rumusan. Untuk part pertama iaitu pengenalan, apa latar belakang inisiatif rendah karbon di Malaysia, di mana pada peringkat kerajaan, di mana kerajaan Malaysia memang berhasrat untuk mencapai neutral karbon sebelum tahun 2050. Dan juga mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga menyebut penyelaksanaan cukai karbon dan harga karbon untuk meningkatkan usaha pengurangan karbon. Dan juga pada akhir tahun 2022 akan selesai kajian strategi jangka panjang dan juga garis panduan terperinci untuk pengurangan karbon akan dikeluarkan. Kerajaan juga tidak akan membina loji jana kuasa arang batu di Baharu kerana loji ini mengeluarkan banyak karbon dioksida. Perdana Menteri juga mengajak rakyat Malaysia untuk bekerjasama dalam usaha kolektif, menunjukkan komitmen dan juga pelaburan hijau yang tinggi. Beliau juga meyakinkan bahawa keluarga Malaysia akan terlibat dan aspirasi ini bukanlah angan-angan kosong saja. Dan Malaysia bersama-sama dengan usaha kesemua antarabangsa lain untuk mencapai matlamat pengurangan karbon. Apakah status semasa intensif gas rumah hijau di Malaysia? Malaysia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi pesat berkat pembangunan yang sedang berlangsung. Pertumbuhan ini telah meningkatkan kemakmuran negara dan juga penduduknya mencapai 32.6 juta orang. Dan peningkatan populasi juga berkontribusi pada peringkat penggunaan karbon dalam aktiviti harian yang dilepaskan ke atmosfer. Malaysia juga menghadapi dampak pemanasan global dengan peningkatan suhu sekitar 0.18 degree Celsius setiap 10 tahun dan diperkirakan akan naik 2 Celsius tambahan antara tahun 2041 dan 2050. Dan skop kajian ini mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan pembebasan karbon dalam kehidupan harian. Peningkatan kesedaran tentang cara untuk mengurangkan pembebasan karbon dan juga inisiatif yang dilaksanakan untuk responden untuk menguranginya. Lebih mudah untuk menjalankan proses kaji selidik dengan skop kajian yang tertumpu kepada pelajar, UKM, ahli keluarga dan rakan-rakan. Dan seterusnya kita akan pergi ke bahagian permasalahan berkaitan isu. Apakah tingkah laku aktiviti yang menyumbang kepada emisi gas rumah hijau? Contohnya seperti penggunaan bahan api fosil seperti gas, diesel dan petrol yang menyebabkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Pengurusan sisa yang tidak cekap, pembakaran terbuka dan juga pembuangan sampah. Yang seterusnya, penggunaan kenderaan bermotor dan pengangkutan jalan raya juga menyumbang kepada emisi karbon kerana kenderaan bermotor yang beroperasi dengan bahan bakar seperti petrol dan diesel yang sedia ada secara langsung menghasilkan emisi karbon. Apakah faktor yang menghadkan tingkah laku aktiviti yang menyumbang kepada penurunan emisi gas rumah hijau? Kita terlalu bergantung kepada bahan bakar fosil dalam bidang pengangkutan, tenaga dan perindustrian yang boleh menghalang usaha untuk mengurangkan
emisi gas rumah hijau. Insentif dan sokongan yang tidak mencukupi daripada kerajaan untuk mengalahkan penggunaan teknologi hijau dan amalan mesra alam. Penggunaan teknologi hijau tidak menarik untuk orang ramai atau perniagaan. Dan yang ketiga, tidak ada kesedaran atau kepedulian masyarakat terhadap kesan perubahan iklim. Usaha untuk mengurangkan emisi gas rumah hijau mungkin tidak menjadi keutamaan. Dan seterusnya, saya akan pergi ke metodologi. Metodologi untuk kajian ini berbentuk tinjauan. Tinjauan di mana ia dilakukan untuk mengenal pasti inisiatif rendah karbon di kalangan masyarakat di Malaysia, dan faktor-faktor ini hanya bertumpu pada kalangan pelajar UKM, ahli keluarga dan rakan-rakan. Jadi, apakah instrumen kajian ini? Instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik dan kaedah rujukan. Borang ini telah diedarkan dan seramai 84 orang responden menjawab dan mengemukakan pandangan yang berbeza pendapat. Seterusnya, ke objektif kajian. Terdapat 3 objektif. Yang pertama, iaitu meneroka tahap ilmu rakyat berkenaan kesan negatif pelepasan karbon gas rumah. Iaitu di mana perlu ada kemajuan dalam pemahaman umum dan juga apakah kesan negatif pelepasan GHG dan hubungannya dengan pemanasan global. Aspek seperti ilmu rakyat yang boleh dipertimbangkan termasuk memberikan kesedaran awam mengenai isu perubahan iklim dan kesan negatif. Nombor 2, mengenal pasti faktor yang menjadi penyumbang kepada karbon gas rumah hijau. Faktor-faktor utama yang menyumbang kepada pelepasan GHG adalah seperti yang dinyatakan tadi, proses industri seperti pembuatan, pengeluaran, penghilangan menyumbang kepada pelepasan pelbagai gas yang berbahaya ke dalam alam atmosfer. Dan juga penggunaan harian seperti kenderaan bermotor yang membakar bahan fosil iaitu petrol dan diesel ialah penyumbang utama pencemaran udara dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita harus mencadangkan usaha yang boleh mengurangkan pelepasan karbon gas rumah hijau, iaitu tindakan sejajarnya perlu dilakukan drastik pada peringkat individu dan juga masyarakat. Contohnya, individu boleh menggunakan pengangkutan awam, menggunakan kaedah carpooling atau beralih kepada kenderaan elektrik yang boleh mengurangkan impak karbon dari penggunaan kenderaan berenjin. So, bagi pihak masyarakat pula, pendidikan dan kesedaran yang dinyatakan tadi perlu dilakukan bagi mengalahkan kempen tentang kesan perubahan iklim dan bagaimana untuk mengurangkan jejak karbon di kalangan masyarakat. Okay. So, tindakan ini boleh memberikan sumbangan kepada usaha global dalam mengurangkan pelepasan GHG dan memitigasi kesan perubahan iklim. Pentingnya pengurangan emisi gas seperti ini menjadi semakin mendesak dan kerjasama di semua peringkat adalah kunci kejayaan. Dan seterusnya, saya akan pergi ke bahagian hasil dan perbincangan. Seperti yang dinyatakan tadi, 84 responden, di mana soalan yang dikemukakan ialah tindakan yang paling anda lakukan untuk mengurangkan pengeluaran karbon anda. Di mana berbeza-beza jawapan, iaitu kebanyakan responden memberikan jawapan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan, dan yang paling terakhir
Yang tidak begitu popular ialah mengamalkan gaya hidup minimalis atau vegan. Dan juga salah satu soalan iaitu saya sentiasa menjaga alam sekitar seperti menggunakan konsep 3R dalam kehidupan harian dan menanam pokok di sekitar rumah, di mana sebanyak 36.9% memberikan respon sederhana dan 6% memberikan respon yang rendah. Slide ini memberikan contoh responden apakah kesan budaya dan norma terhadap tingkah laku yang menyumbang kepada penurunan gas emisi GHG, gas rumah hijau. So, kebanyakan responden 76.2% mempengaruhi penerimaan terhadap amalan mesra alam. Dan juga slide seterusnya, saya akan laporkan kepada organisasi alam sekitar atau agensi kerajaan yang terdekat sekiranya berlaku masalah alam sekitar, di mana kebanyakan memberikan responden yang tinggi, sangat tinggi, iaitu 36.1%. So, saya sentiasa menutup suis dan mencabut plug soket alir keluar untuk optimumkan pencernaan tenaga. Kebanyakan responden memberikan respon yang sangat tinggi, iaitu 44% daripada jumlah 84 responden. Dan bahagian terakhir untuk pembentangan hari ini, iaitu rumusan, di mana kesan GHG harus dilaksanakan dikurangkan pada peringkat kerajaan dan juga individu. Contohnya, kerajaan Malaysia haruslah berganding bahu bersama dengan rakyat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara karbon agar semua pihak dapat dimanfaatkan dari motif yang disasarkan. Seperti yang dinyatakan tadi, mantan Perdana Menteri yang mempunyai misi untuk menjadi negara yang kurang karbon pada sebelum tahun 2050. Dan yang kedua, segala usaha sedia mestilah dipertimbangkan untuk diperbaiki dari masa ke semasa dengan kegunaan teknologi yang semakin maju demi kebaikan semua. Contohnya, masa sekarang pihak kerajaan menggalakkan individu untuk menukar fokus kepada electronic vehicle. So, yang terakhir, generasi muda harus diberikan lebih pendedahan berkaitan maklumat untuk jadikan negara kita sebagai negara rendah karbon dari peringkat awal di sekolah agar amalan ini dapat dipraktikkan. Contohnya, kempen kesedaran, seminar yang berkaitan dengan GHG boleh dilaksanakan untuk memberikan impak dan educate generasi supaya mereka akan lebih aware case ataupun impak terhadap perubahan iklim di negara kita. Oleh itu, saya akan tamatkan pembincangan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih.